Warahmatullah. Dah belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in. Wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Abdul Samad Al-Falimbani bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung dengan Allah, Tuhan yang menguasai subuh, fajar. Min syarri ma khalaqa, dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari bahaya gelap apabila ia masuk. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan dan ikatan-ikatan. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya. Suratul Falaq waktu subuh, surah yang ke 113, mengandungi 5 ayat pada juzuk yang ke-30. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita pada malam ini dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meneruskan pengajian kita. Cumanya pengajian kita pada malam ni kita tawakuf, ataupun maknanya menangguhkan sekejap kitab Zadul Muta'allim, tapi kita bicarakan tentang perihal adab di dalam kitab Hidayatus Salikin. Saya ambil kita cedok satu bahagian sahaja yang terkandung di dalam kitab Hidayatus Salikin ini, iaitulah pada faslun fi adabil muta'allim,
artinya fasal yakni bahagian fi adabil muta'allim. Bahagian pada menyatakan tentang adab al-muta'allim. Al-muta'allim artinya orang yang mengaji. Adab orang yang mengaji. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, ini suatu fasal pada menyatakan adab orang yang belajar. Ini bab nak cerita tentang adab orang yang belajar. Dia dua. Adab dengan tidak ada adab. Kalau kita buat satu tu dengan adab, maka dipanggil beradab. Tetapi kalau kita buat sesuatu tu tidak dengan adab, maka dipanggil biadab. Jadi biadab tu maknanya tak ada adab lah. Jadi dalam apa saja kelakuan kita, dia ada adab dia. Sebab tu kitab Hidayatus Sadiqin ni dia banyak menceritakan tentang adab. Ini termasuk di dalam pelajaran ilmu tasawuf. Menceritakan tentang adab. Dia dalam semayang ada adab dia. Mengaji ada adab. Baik, kita tengok yang kita nak sentuh malam ni adab mengaji saja. Lain tu kita tak sentuh lah. Kita nak fokus yang ni dulu. Kata musannif, bermula adab orang yang belajar serta orang yang mengajar akan dia itu beberapa perkara. Tetapi disebutkan oleh Imam Al-Ghazali pada Bidayatul Hidayah 11 perkara. Jadi kalau nak cerita tentang adab belajar ni, dia terlampau banyak lah. Adab belajar dan adab mengajar, dia ada banyak. Tetapi yang disimpulkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Hidayatus Sadiqin, Imam Ghazali cerita 11. Kalau nak banding mungkin dalam kitab-kitab yang lain ada banyak lagi. Tapi yang disimpulkan maknanya yang diberi penekanan oleh Imam Al-Ghazali ialah 11 perkara. Kita tengok sebelah ni insya-Allah. Pertama, kata musannif, apabila berdapat dengan gurunya, maka hendaklah ia mendahulu memberi salam. Maknanya kalau dia bertemu dengan guru dia, afdal dia dahulu memberi salam kepada guru. Bukan guru bagi salam pada anak murid dia. Hendaklah ia mendahului memberi salam kepada guru dia. Tapi kalau kita dalam grup tu tak kisahlah. Cumanya ni dari segi afdal. Dari segi afdal. Kalau guru yang bagi salam dulu pun tak ada masalah. Cuma dari segi adab dan keutamaan yang terlebih baik, yang terlebih elok adalah kita anak murid dahulu memberi salam kepada guru sebagai tanda hormat kita kepada guru kita. Kemudian yang kedua, bahawa jangan membanyakkan berkata-kata pada hadapan gurunya itu. Jangan banyak sembang. Kalau ada guru kat depan kita, jangan banyak sembang sangat, jangan banyak cakap. Kalau nak cakap pun, orang cakap apa, biar ada rasa malu-malu sikit. Maknanya pelan-pelan cakap dan sebagainya. Jangan cakap tu berdekah-dekah depan guru. Tak nampak tak elok, nampak tak ada adab. Kalau dalam situasi kita dalam grup pula, grup kita ni tujuan ditubuhkan grup ni, grup untuk nak berkongsi tentang ilmu yang kita buat kelas kita ni. Dan kongsi asalnya dulu nak kongsikan video-video kuliah dan tempat mana anda pergi ke tempat mana kat kuliah kat mana dan sebagainya gitu. Jadi kita balik kepada tujuan asal kita tubuhkan grup ni. Jadi jangan terlampau banyak sembang. Dan nasihat saya, perkara yang tak ada kaitan dengan pelajaran ilmu agama tak payah kita nak masukkan dalam grup tu. Mana cerita-cerita hal-hal yang lain tu tak perlulah, tak payah dalam grup kita tu. Melainkan dia ada kaitan dengan soal-soal ilmiah, soal-soal perjuangan, soal agama dan sebagainya. Sebab apa? Tak nak nampak inilah maknanya biarlah kita ada segan. Saya ada jugalah WhatsApp grup dan sebagainya, grup pondok dan sebagainya. Kalau dalam grup tu ada tok guru, ada guru saya tak banyak cakap dalam tu. Ataupun kita cakap bila perlu je. Kan? Sebab apa? Sebab kita segan. Sebab kita tak tahulah, tapi berkemungkinan guru kita baca apa yang kita tulis dalam grup.
Jadi nampak tak cantik lah. Guru tengok dia ni banyak sangat sembang, banyak cakap sangat. Itulah inilah. Nak sikit-sikit tu tak apalah. Bagian untuk kita nak mengaplikasikan pelajaran bahasa Arab kita tu, tu tak apa. Kita nak praktikkan yang apa yang kita dah belajar secara percakapan bahasa Arab kita tu, kemudian kita nak praktik dalam grup, itu tak ada masalah. Itu maknanya kita mengaplikasikan ilmu. Tapi ni sembang-sembang kosong, cakap benda, jadi tak cantik. Jadi jangan jaga adab. Biar ada rasa segan, ada rasa malu. Kerana kata Nabi, wal haya usyu'batul minal iman, dan malu tu adalah sebahagian daripada iman. Jadi kalau kita tak ada rasa malu, takut-takut kita kekurangan iman. Bukan tak ada iman, tapi iman tu jadi kurang. Ada masalah dengan iman kita tu. Baik. Kemudian yang ketiga, bahawa jangan ia berkata dengan barang yang tiada ditanya oleh guru dia. Okey. Kalau guru tanya sepatah, jawab sepatah. Jangan melebih-lebih, jangan cakap dengan guru lain, kawan lain. Dengan kawan kita tak apalah, kita nak tambah-tambah hujah. Tapi kalau guru tanya A, jawab A je. Jangan kona, jangan tambah macam-macam hujah dan sebagainya, nyatakan pendapat lah apa sebagainya, tak kena. Jadi dengan guru dia ada adab-adab dia. Ini kita belajar adab, kan? Kerana ada satu orang ulama, nama dia apa nama dia, lupa pula dah nama dia. Al-Mubarak. Bukan Al-Mubarak ke siapa? Bukan. Ni Syekh Mujahid. Seorang ulama namanya Mujahid. Dia kata dia mengaji dengan guru dia tentang adab saja 30 tahun. 20 tahun dia mengaji 50 tahun. 30 tahun mengaji tentang adab sahaja. 20 tahun baru mengaji tentang ilmu-ilmu yang lain, dia kata. 30 tahun tu adab saja mengaji. Kerana tingginya adab. Kerana tanpa adab ilmu tak boleh masuk. Ilmu ni kunci dia nak masuk ilmu dengan beradab. Ada adab barulah jadi elok. Kan? Itu. Jadi yang ketiga, jangan ia berkata dengan barang yang tadi ditanya oleh guru dia. Jangan banyak cakap lah. Kalau guru tanya sepatah, jawab sepatah tu lah. Guru tanya macam mana boleh pergi? Boleh? Dah boleh. Tak payah nak tambah-tambah dan sebagainya. Dia kata jangan berkata dengan barang yang tiada ditanya oleh gurunya. Guru tanya lain, dia jawab lain. Tu jangan. Tu tak kena. Itu yang kadang-kadang menimbulkan rasa marah daripada guru. Kalau guru sudah marah, jadi ilmu tu tak ada berkat lah. Jadi tak ada keberkatan. Keempatnya, bahawa jangan ia bertanya akan gurunya, melainkan kemudian daripada minta izin daripadanya. Kalau nak tanya soalan kepada guru, minta izin dahulu. Itu adab dia. Jangan terus tanya. Minta izin dulu. Nak tanya, Assalamualaikum Tok Guru, nak tanya boleh tak? Sebab nak tengok masa dia sesuai tak. Dia mungkin waktu tu dia tengah sibuk dan sebagainya, dia tak nak ada sebarang persoalan. Jadi kita kena tanya dulu. Sebab itulah nak selesaikan masalah ni pada peringkat grup kita ni, saya mengesyorkan bahawa, bukan mengesyorkan, memang kita suruh. Ini arahan, kalau ada apa-apa soalan, jangan hantar ke nombor saya. Itu yang kadang-kadang kita tak suka, nombor peribadi kita ni dibagi kepada umum. Kan? Sebab tu kadang-kadang setengah-setengah ustaz dia macam itulah. Tapi kita tak nak lah apa orang cakap nampak macam kita ni protokol sangat sampai tak boleh. Kita bagi juga nombor kita pada umum, tapi jangan salah guna. Kan? Jangan orang cakap apa, yalah kita sangka kita seorang je yang mesej kepada ustaz tu, kita sangka kita. Tapi sebenarnya pada sisi ustaz tu banyak orang yang mesej dia. Jadi dia hidup dia jadi macam mana nak cakap, kita jadi macam sabut pun ada. Banyak sangat ni, jagi yang ni pula, jagi yang ni pula. Jadi untuk nak betulkan keadaan ni, kita minta apa-apa soalan yang nak ditanya, tak ada masalah soalan nak tanya. Sebab kita nak belajar, kan? Dengan belajar ni, dengan banyak bertanya, tak ada masalah. Tapi kita minta hantarkan kepada Ustaz Burhan. Sebab Ustaz Burhan ni selalu bersama dengan saya, dia bantu saya. Jadi apa-apa hantar kat dia. Kadang-kadang ada yang kata Ustaz Burhan tak balas. Memanglah kadang-kadang dia pun bukan sentiasa nak pegang telefon, nak tengok. Jadi tak apa, walaupun dia tak balas, mesej tu masuk dah dan dia baca.
Walaupun dia tak balas, sebab dia pun sibuk kat sini. Kami bukannya duduk saja, kami ada banyak kerja juga. Ada tugasan-tugasan tertentu yang telah diarahkan oleh tok guru ataupun pihak sekolah sendiri kan. Jadi kadang-kadang walaupun dia tak balas, dia baca tengok, dia simpan lah soalan tu. Sekejap lagi dia hantar, dia akan forward dekat saya, dan dia akan forward mengikut priority. Siapa yang dahulu hantar, siapa yang hantar dulu, dia akan susun. Sebab tu saya minta hantar kat dia, sebab dia yang akan tolong susunkan soalan tu. Siapa yang hantar dulu, dia akan bagi dulu kan. Kemudian ditulis pula siap kat soalan tu nombor 1, 2, 3. Sebab kita kata dah hari tu nak 3 soalan je yang kita akan jawab dalam satu sesi kuliah kita. Jadi dia susun lah, soalan 1 ni start, soalan 2 ni start, soalan 3 ni start. Okey, tak apalah. Jadi kita nak mudahkan cara supaya semua rasa selesa. Saya rasa selesa, Ustaz Burhan selesa, tuan-tuan sekalian pun selesa. Jadi kita cuba kita belajar mendisiplinkan diri kita. Dalam belajar ni adab nombor 1. Kalau macam mana pun keinginan hati kita nak berubah jadi baik, tapi kalau tidak ada adab, tak jadi juga kan. Sebab kita nak masuk rumah pun mesti ada adab dia. Ikut pintu, bukan masuk kot tingkap, bukan masuk kot bumbung. Jadi tak kena cara lah. Jadi dia ada orang cakap apa, kalau dalam bahasa moden kita ni panggil etika. Dia ada etika dia. Bukan main langgar saja, bukan main ikut suka. Dia ada adab-adab dia. Jadi nak tanya soalan, minta izin dulu. Mana dia kata tadi kan? Bahawa jangan ia bertanya, yang keempat kan, akan gurunya, melainkan kemudian daripada minta izin daripadanya. Jadi dalam konteks kita grup ni, tak payah minta izin saya lah, terus dia hantar soalan kat Ustaz Burhan. Kemudian Ustaz Burhan akan forwardkan kepada saya. Cuma sekali lagi saya ingatkan, soalan-soalan itu biarlah soalan-soalan yang berilmiah. Soalan yang tak ada kaitan dengan hukum hakam agama, hal-hal keagamaan, tak perlulah kan. Soalan bahagian PKP, soalan bahagian keputusan Perdana Menteri dan sebagainya, itu bukan bahagian saya kan. Bahagian kita ni nak menjelaskan hukum hakam agama, ilmu agama, masalah-masalah agama, apa yang kita keliru dalam bab-bab ibadat dan sebagainya, bab-bab akidah keimanan kita kan. Macam perbicaraan kita dalam kitab Zadul Muta'alim yang berkait dengan soal apa, yang berkait dengan sifat 20. Tapi saya tengok tak ada pula orang tanya soalan tentang sifat 20. Ada tu adalah seorang dua, tapi kenapa tak difokuskan pada apa yang kita belajar kan. Kefahaman kita dari sudut sifat nafsiyah, salbiyah kan. Yang tu penting, sebab itu berkait dengan soal akidah kita. Adapun tanya soalan bab-bab fiqh, bab-bab semayang, itu tak ada masalah kan. Cuma biarlah soalan itu soalan yang munasabah, yang memberi ilmu kepada, bila saya jawab tu, dia bukan dapat dia seorang, dapat ke semua orang, umum kan. Jadi boleh menyelesaikan masalah umum, masalah kita bersama. Dia begitu. Kemudian lagi yang kelima, bahawa jangan ia menyangkal akan perkataan gurunya itu dengan katanya. Jangan sangkal apa guru kata. Guru cakap jangan, tak betul ni, jangan sangkal. Dia jangan sangkal ni bukan dalam masalah majlis ilmu saja, bukan dalam masalah masa pengajian. Di luar pengajian pun begitu. Kalau kita bersembang dengan guru kita, jangan suka menggunakan perkataan negatif, menidakkan apa yang dikatakan guru. Melainkan apa yang dikatakan guru tu melanggar syarak lah. Dia kata ana duk rasa ni arak boleh minum, jangan kata ya pula. Betul untuk guru, betul. Betul kan juga, bodoh. Namanya itu langgar syarak kan. Jadi benda yang langgar syarak, kita kena nasihat baliklah. Maknanya adalah benda tak betul. Tapi kalau benda-benda sembang biasa dan sebagainya, jangan kita sangkal. Jangan menidakkan. Ini sebab ini adab dia. Sebab dia akan mengecilkan hati seorang guru. Menyangkal akan perkataan gurunya itu dengan katanya, si fulan menyalahi akan yang engkau kata. Ataupun dengan contoh dia kata macam ni, bila guru dia ngajar ni, lepas tu tiba dia jawab, ustaz lain kata lain ustaz. Jadi maknanya seolah-olah dia nak bantah apa yang guru dia kata sebab dia dengar ustaz lain kata. Situ tak kena.
Jadi kalau kita dengar guru kita cakap lain, ustaz lain cakap lain, habis macam mana nak tanya? Kita tanyalah, saya nak tanya soalan kekeliruan lah ustaz. Gini-gini, sebab saya ada dengar ada ustaz kata gini. Jadi macam mana tu ustaz? Apa pendapat? Itu tak apa. Sebab dia tidak, orang cakap apa, tidak mengusik atau mengecikkan hati guru tu bila kita menyanggah apa yang dia kata daripada perkataan orang lain. Seperti mana yang disebut sini, si fulan menyalahi akan engkau kata itu atau barang sebagainya, ataupun yang lain-lain lah. Dia kata lagi keenam, bahawa jangan ia memberi isyaratkan akan gurunya itu dengan yang menyalahi akan bicara gurunya. Tadi dia bantah dengan perkataan, yang keenam ni dia bantah dengan isyarat. Contoh guru tengah mengajar kat depan ni, dia depan guru dia tu dia geleng kepala. Tak betul. Ada buat isyarat geleng kepala. Itu tak boleh. Kalau ada rasa tak setuju pun, lepas habis kuliah boleh berjumpa. Kan? Dengan buat cara gitu nak menyebabkan guru terasa hati. Bila guru terasa hati, dia akibat dia gini. Kalau seorang saja buat hal, jadi guru terasa hati. Bila guru mengajar tu, berkat tu dah tak ada. Yang tak dapat ni semua sekali. Bukan dia seorang, tapi punca dia seorang buat guru marah. Tapi bila guru dah mula marah, habis yang lain-lain pun tak dapat dah. Jadi masalah lah gitu. Jadi jangan kita jadi punca. Sebab tu kita kena jaga adab. Jadi dia kata jangan memberi isyarat, menyalahi akan bicara gurunya itu, maka menyangkal bahawasanya ia terlebih benar daripada guru. Jangan pula kita sangka kita lebih betul daripada guru kita. Dari segi ilmu dan sebagainya. Sebab dia beginilah, sehebat mana pun kata seorang ulama, dia kata sehebat mana pun ilmu kita tak akan sebanding dengan guru kita. Pegang itu sampai bila-bila. Kalau ada pegangan begini dalam hati kita, kita akan jadi beradab dengan guru kita. Kan? Tapi hari ni punya zaman, ada setengah orang mengaji, akhirnya dia rasa dia dah setaraf dengan guru dia, dan dia boleh mempertikaikan guru dia sendiri. Jadi tak kena lah. Kan? Hatta sekalipun bukan setakat mengaji ilmu agama ni, mengaji ilmu akademik pun sama. Walaupun kita dah sampai ke peringkat PhD ke master ke degree hebat macam mana pun, jangan kita merendahkan guru tadika kita yang mula-mula ajar kita alif bata, yang mula-mula ajar kita ABC dan sebagainya. Kerana kalau bukan daripada mereka lah yang ajar kita permulaan ayat, permulaan perkataan, nescaya kita tak akan boleh membaca keseluruhan teks, buku dan sebagainya pada masa-masa yang akan datang. Lepas tu kita kena ingat. Maka yang demikian itu kurang adab, dia kata. Dengan menyangkal cara itu, maknanya jadi kurang adab kepada gurunya. Itu lagi kurang berkat. Dan habis tak ada berkat, jadi kurang berkat dia. Bila dia mengaji ni, kita nak berkat. Tanda ilmu yang kita mengaji tu berkat, kita boleh amal. Bukan mesti faham. Kadang-kadang ada orang, dia belajar, dia faham, tapi nak amal tak boleh. Sebab apa nak amal tak boleh? Sebab berkat tak ada. Itu yang jadi masalah. Kan? Kita nak, tujuan kita belajar sebab kita nak amal. Tu je tujuan kita belajar. Dah buat apa belajar kalau bukan kerana nak amal? Macam kerja lah. Kenapa kerja? Sebab nak gaji. Buat apa kerja kalau gaji tak dapat? Sama tak? Kita belajar ni tujuan kita sebab nak mengamalkan apa yang kita belajar. Kita belajar tentang ambil uduk sebab kita nak ambil uduk dengan cara yang betul. Kita nak mengamalkan dia. Kan? Tapi bila orang belajar dengan tidak ada adab, maka dia tak boleh nak amal apa yang dia belajar. Jadi kita lihat diri kita. Kalau kita tak boleh nak amal apa yang kita belajar daripada guru kita, itu boleh jadi tak ada berkat. Kenapa tak ada berkat? Salah satu tak ada berkat itu kerana kekurangan adab. Adalah yang kita terlanggar adab kita dalam mengaji. Ketujuh, bahawa jangan ia bersuka ya tu. 7. Berbisik. Yang ketujuh, bahawa jangan ia berbisik-bisik dengan orang yang sama-sama duduk pada hadapan gurunya. Dia tengah mengaji, lepas tu dia pergi bisik-bisik dengan kawan dia. Tak boleh. Itu pun tak ada adab. Sebab apa? Mula-mula masa saya mengaji tu, saya tak faham juga yang ketujuh ni. Asal pula tak boleh bisik. Tapi bila kita dah duduk di hadapan, kita jadi guru pula mengajar orang. Bila kita tengok anak murid kita buat berbisik-bisik, rupanya baru kita nampak kenapa dalam adab dia tak bagi.
Kerana dia akan menyentuh hati kita, memikirkan apa yang dia sedang bisik. Dia kutuk aku ke apa? Contohlah. Kan? Kenapa dia bisik-bisik? Ke aku ada salah cakap? Jadi dia menyebabkan terganggu apa yang nak disampaikan oleh guru tu, dengan melihat kelibat orang berbisik-bisik di hadapan dia. Jadi jangan berbisik-bisik. Ada pun dalam telefon ni bisik pun saya tak nampak, tak apalah yang tu. Yang ni yang depan mata guru. Kan? Ataupun tambahan lagi, maknanya dia buat benda lain. Duduk belek kuku lah depan guru. Guru tengah mengajar. Kan? Maknanya tak ada adab sebab dia tak memberi fokus. Antara guru yang paling tinggi adabnya dalam mengaji ni, dalam menuntut ilmu ni, antaranya Syekh Nuruddin. Siapa pernah mengaji dengan dia tahu? Adab tinggi. Buat lebih kurang je, buat main dengan dia, dia halau keluar daripada majlis. Kan? Sebab tu adab tinggi. Sebabkan dia mengaji dengan penuh adab, akhirnya hasilnya dia berjaya mengambil ilmu daripada gurunya, sehingga hari ini dipanggil Syekh Nuruddin. Syekh Nuruddin ni antara gurunya Syekh Ahmad Yasin Fadani. Syekh Ahmad Yasin Fadani ni kira ulama besar lah, 1-3 dulu. Jadi antara salah seorang anak murid dia Syekh Nuruddin Al-Banjari. Baik, kat mana tadi? Ke-8. Bahawa jangan, apa dah? Yang ke-8, bahawa jangan berpaling ia ke kiri dan ke kanan pada hadapan gurunya itu, tetapi hendaklah ia tunduk lagi beradab seolah-olah ia di dalam semayang. Jangan sibuk paling kanan, paling kiri, nak tengok sana, tengok sini. Kan? Dia kena fokus apa yang dia belajar. Sama ada dia memandang guru dia ataupun dia tundukkan kepala dia dengan penuh adab, seperti mana dia diam di dalam semayang. Contoh macam tu. Kata Syekh Abdul Samad Al-Palimbangi dalam kitab Hidayatus Salikin ni. Kemudian lagi ke-9, bahawa jangan membanyakkan soal tatkala segan gurunya itu daripada berkata-kata, atau tatkala ia lelah. Jangan banyak tanya. Kalau guru waktu tu tengah nak rehat, ataupun ada urusan lain, ataupun tengah penat dan sebagainya, jangan banyak tanya. Jadi macam saya sebutlah, kan, dalam grup. Sebab tu saya kata soalan nak tanya, hantar ke Ustaz Burhan. Kalau terus direct kepada saya, lepas tu pula hantar direct tu satu hal, lepas tu memaksa pula. Ada yang jenis macam tu. Ada yang kata, Ustaz tolong jawab Ustaz. Dia tanya banyak kali. Jadi bebanan. Jadi ini makna tak ada adab. Bila kita tanya satu soalan, tunggu sehingga guru jawab. Kalau 4 tahun dah tunggu. Itu adab dia. Kan? Jangan kita memaksa guru jawab lah. Sebab guru tak wajib jawab soalan anak murid. Kan? Dia ikut dia nak jawab. Kan? Ada pun kita nak, bila kita tak tahu, wajib kita bertanya. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tak tahu, kamu tanya. Tapi orang yang ditanya tak wajib mesti kena jawab soalan kita. Jangan kita paksa. Macam bila kita tak ada duit, kita kena meminta. Tapi bila kita meminta, tak wajib orang yang kita minta wajib bagi duit kita. Tak wajib. Kalau dia rasa nak bagi, dia bagi. Tapi kita yang tak ada duit, kita minta. Kita yang tak ada ilmu, kita minta ilmu. Tapi tak wajib orang tu mesti kena menjawab soalan kita tu. Sebab melihat juga kepada keadaan diri dia. Mungkin dia tu ada hal lain ke, ada urusan penting dan sebagainya. Kan? Kena ambil kira lah semua tu. Kena jaga adab ni. Jangan sampai guru jadi meluat. Mula guru tenang je, nak jawab. Sekejap lagi pap tanya. Menyampah aku budak ni. Meluat pula. Bila guru dah rasa meluat, rasa menyampah, tak ada keberkatan dalam mengaji ilmu kalau begitu. Kan? Ada. Baik, kemudian lagi mana? Ke berapa? 9 dah. 10. Ke-10, apabila berdiri gurunya, maka hendaklah ia berdiri pula. Kerana mentakzimkan akan gurunya. Ini kalau orang mengaji secara talaki lah, secara berdepan. Bila guru dia bangun, baru dia bangun. Sebagai mentakzim. Takzim ni maknanya memuliakan ataupun mengagungkan guru dia, membesarkan guru dia, memuliakan guru dia. Jangan diikuti pada ketika bangkitnya itu dengan pertanyaan. Masa guru bangun, masa tu baru nak tanya. Jangan.
Itu tak kena adab. Sebab bila guru dah bangun, maknanya guru nak rehat dah. Nak tanya sebelum dia bangun tu, masa dalam majlis lagi. Kan? Itu kalau secara bertalaki lah. Kalau habis PKP ni, tuan-tuan mengaji dekat masjid, surau dan sebagainya, begitulah. Jangan tanya waktu dah habis baru nak tanya. Jadi ganggu masa dia untuk nak rehat dan sebagainya. Dia kadang-kadang setengah orang dia ingat dia masalah diri dia je. Dia ingat ustaz-ustaz ni tak ada masalah peribadi diri sendiri. Kita pun melambatkan masalah kita pada golongan-golongan alim ulama. Sedangkan kadang-kadang ustaz-ustaz tu dia pun dia ada masalah diri dia, cuma dia tak ceritalah kat orang. Jadi bila kita ganggu dalam keadaan dia sedang memikirkan tentang masalah dia, jadi bertambah lagi beban masalah dia. Jadi kena ada adab dia. Ada cara dia. Bukan tak boleh tanya, tapi ada cara dia. Dan soal, dengan banyak tanya, dengan banyak soal, waktu nak bangkit dengan. Dan jangan bertanya masalah pada ketika ia berjalan. Waktu guru berjalan, jangan tanya soalan. Ataupun kalau terdesak sangat, memang waktu tu je ada, tanya dulu, boleh tanya tak Tok Guru? Gitu. Hingga sampai ke rumahnya. Kalau guru tu berjalan sampai ke rumah, jangan tanya waktu jalan tu. Atau kepada tempat duduknya itu, ataupun kat mana dia nak duduk. Tunggu dia duduk dulu baru tanya. Bukan masa sambil-sambil jalan gitu. Itu tak kena cara, tak kena adab. Ke-11, jangan jahat sangka dengan gurunya. Jangan buruk sangka dengan guru. Rasa tak betul dia ni, rasa gini. Ada rasa buruk sangka, Allah tutup terus pintu hatinya daripada menerima ilmu daripada gurunya itu. Dengan pengetahuannya, sama ada guru dia tahu atau dengan adatnya ataupun kebiasaannya bercakap belakang. Kerana guru itu terlebih tahu ia dengan segala rahsia syariat. Jangan kita memburuk-burukkan guru kita dengan apa benda yang dia buat dan sebagainya. Kadang-kadang kerana kita kena pegang bahawa guru lebih tahu daripada kita dari segi ilmu tu. Macam contohlah, dulu saya khidmat dengan guru saya lah, Tok Guru Siddiq Noh. Saya driver dia, bawa dia pergi kuliah mana kita bawa. Jadi bila habis kuliah, biasalah orang bawa pergi makan. Pihak AJK Masjid bawa pergi makan. Di makan tu kadang-kadang kita tengok kat pinggan Tok Guru tu, Tok Guru makan tak habis. Ada bekas nasi lebih, tak habis. Tak apalah. Lepas tu ada seorang lagi ni, dia cakap, macam mana jadi ustaz? Nak jadi Tok Guru, makan pun membazir tak habis. Dia cakap gitu. Jadi kita kata, tak baik cakap macam tu kat guru dan sebagainya. Jadi kita pun keliru juga. Habis kenapa Tok Guru makan tak habis, tapi orang cakapnya ni tak elok juga. Lah kali kita tanya satu orang guru, satu orang ustaz, tanya pendapat dia. Dia kata jangan kita buruk sangka kalau tidak habis bekat ilmu kita. Jadi bila kita lihat guru kita makan tak habis, tak semestinya dia ni suka membazir. Boleh jadi guru bekas nasi yang tak habis tu, boleh jadi ada benda yang tak elok pada nasi tu. Dan sama ada segi zahirnya atau dari segi batinnya. Contohnya dalam kedai makan tu ada banyak pekerja. Ada tukang buat air, tukang masak nasi, tukang gini-gini. Jadi mungkin dalam kedai tu ada seorang yang tak semayang atau tak menutup aurat dan sebagainya. Jadi Tok Guru makan bahagian yang baik je. Bahagian orang yang tak baik tu, Tok Guru tak makan. Mungkin sebab kat situ tak ada keberkatan dia. Jadi boleh jadi sebab tu makan dia tak habis. Bukan dia. Kan lain lah kalau setiap kali makan memang membazir. Itu lain cerita. Ini kadang-kadang kita nampak jadi begitu. Bila guru makan habis pula kata pelahap. Macam-macam hal. Ini sebab apa? Orang yang suka bersangka buruk dengan guru. Sebab tu orang yang sangka buruk dengan guru ni, dia tak dapat ilmu. Kan? Kalau dapat pun dia tak boleh mengamalkan ilmu dia. Sebab berkatnya tak ada. Baik, kemudian lagi tang mana? Ke-11. Jangan jahat tadi kan. Pada segala perbuatannya yang zahir menyalahi iktikadnya atau bersalahan perbuatan gurunya itu dengan pengetahuannya atau dengan adatnya, kerana guru itu terlebih tahu ia dengan segala rahsia syariat. Tadilah. Seperti dia buat contoh sini, hikayat Nabi Musa dan Nabi Khidir. Contoh Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Apa Nabi Khidir buat? Nabi Musa seolah-olah macam tak setuju dan sebagainya. Lah rupa-rupanya Nabi Khidir tu dia lebih tahu apa benda yang Nabi Musa tak tahu pada ketika itu. Jadi ini dia buat contoh sebagai supaya kita menjaga adab dengan guru. Jadi malam ni kita belajar bab ni dulu. Bab pada menyatakan adab orang yang mengaji.
Jadi ini. Kemudiannya kita ambil masa sikit lagi sebelum kita nak berhenti dan menunaikan solat fardu isyak, seterusnya tarawih. Kita jawab satu soalan. Minta maaf lah tak dapat nak jawab banyak, kita jawab sikit-sikit. Satu soalan dulu, iaitu ada yang tanya kalau dia nak berubah, nak bermula dengan apa? Ada yang ni ada banyak jawapan. Ada sahabat kita pun dah tolong jawab dalam grup. Antara lagi jawapannya, ada banyak jawapan. Antara lagi jawapannya iaitu mulakanlah dengan mengaji. Kerana berdasarkan hadis Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Tuntutlah ilmu wajib atas tiap-tiap orang Islam. Dan ini pun apa benda yang kita nak buat mesti dengan ilmu. Kita nak semayang, kalau tak ada ilmu, kita tak mengaji tentang cara nak semayang, boleh tak mendirikan semayang? Nak angkat takbir tak erti. Kalau kita tak belajar, dan apa-apa pun mesti dengan belajar. Sebab tu selepas Allah mencipta Nabi Adam AS, dalam ayat Quran Allah sebut wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikah. Allah kata dalam Quran, bila Allah dah jadikan Nabi Adam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dan aku ajarkan Nabi Adam itu akan nama-nama. Maknanya pertama sekali yang Allah buat pada Nabi Adam selepas cipta dia, Allah ajarkan Nabi Adam dengan pengetahuan, yakni ilmu-ilmu. Jadi apa-apa pun bila kita nak berubah menjadi lebih baik, bermula dengan pengajian, bermula dengan ilmu, belajar. Belajar pula, jangan terus mengambil kitab yang besar-besar atau belajar yang tinggi-tinggi. Belajar daripada peringkat asas. Antaranya yang macam kita belajar ni lah, kitab Zadul Muta'alim ni antara kitab yang asas, kitab yang rendah. Dulu mula-mula kita buat kuliah dulu pun kita khabar dah. Kita kata dah kitab Zadul Muta'alim ni adalah kitab yang diguna pakai suatu ketika dulu di negeri Perak, di kelas darjah 4, 5 dan 6. Maknanya peringkat rendah lah tu. Jadi kita fokus ini dulu. Kalau yang ni pun kita tak boleh nak fokus, tak payah sembang lah nak mengaji yang lebih hebat lagi. Ini peringkat rendah je. Mengaji yang ni dulu, fahamkan dulu. Lepas tu saya saja ulangkan balik notanya secara bertulis dalam grup tentang hukum-hukum, akal, syarak, adat, kemudian hukum akal tu apa. Hadamkan yang ni betul-betul, fahamkan betul-betul. Kalau patutlah saya lebih suka soalan-soalan yang ditanya apa yang kaitannya dengan apa yang kita belajar. Tanya ustaz, hukum akal macam gini-gini, hukum syarak ini, tanya. Sifat 20 gini, baru dia berselari dengan apa yang kita sedang buat sekarang, apa yang kita ngajikan, kemudian kita tanyakan, kemudian kita mendapat kepahaman, insya-Allah. Jadi dari sudut jawapan saya kepada soalan yang bertanya tentang kalau kita nak berubah, nak mula dengan apa? Jawapannya, mulakanlah dengan mengaji. Mula dengan menuntut ilmu. InsyaAllah daripada ilmu itulah, ilmu ibarat cahaya, dia akan menyuluh perjalanan hidup kita. Barulah kita kenal apa boleh, apa tak boleh, apa yang halal, apa yang haram, dan sebagainya. Jadi sekadar tu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alna dinana nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana amalas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.